Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita dan pada hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, bab yang membincangkan mengenai puasa. Ya. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang berpuasa itu, kita mengetahui bahawasanya ianya adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam bukan hanya suatu kewajipan, akan tetapi ianya menjadi salah satu rukun, salah satu bukti, salah satu kriteria, salah satu syarat, salah satu perkara yang mesti kita lakukan untuk kita menjadikan diri kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang beriman. Selain daripada beriman kepada Allah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, kita juga dituntut untuk mendirikan solat. Selain daripada mendirikan solat, kita dituntut untuk membayar zakat. Selain daripada membayar zakat, kita dituntut untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Selain daripada berpuasa pada bulan Ramadan, kita dituntut untuk menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang berkemampuan. Itu kalau sekiranya kita mengakui diri kita sebagai seorang yang beriman. Kecuali kalau kita tidak ingin mengakui diri kita sebagai orang Islam, maka tidak menjadi satu kewajipan untuk kita tidak mendirikan solat, tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa, tidak menunaikan haji dan sebagainya. Mereka-mereka yang tidak menunaikan solat, tidak sempurna iman mereka. Mereka-mereka yang solat tetapi tidak menunaikan zakat, tidak sempurna iman mereka. Mereka-mereka yang menunaikan zakat tetapi tidak berpuasa, tidak sempurna iman kita. Rukun Islam 5 perkara. Mereka-mereka yang tidak berpuasa, tidak solat, sama seperti seolah-olah seperti mana mereka meninggalkan salah satu rukun Islam itu, rukun Islam puasa dan solat, samalah seperti mana mereka meninggalkan untuk tidak mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi rukun Islam 5 perkara, dia bukan 1 out of 5, 2 out of 5, tak. 5 perkara. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang rukun Islam seterusnya, yakni puasa, kita ingin lihat apakah keutamaan puasa. Sebelum kita bincangkan tentang keutamaan puasa, kita renungkan definisi puasa. Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah dalam kitab Fiqh Sunnah di muka surat 421 dalam kitab terjemahan Al-Hidayah menjelaskan
Berpuasa biasanya diartikan sebagai menahan diri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, maksud puasa itu menahan diri. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 26, Inni nazartu lirahmani sawma. Aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih akan berpuasa, yakni menahan diri. Dengan arti kata yang lain, menahan diri daripada berbicara dan bercakap. Sedangkan yang dimaksudkan dengan berpuasa dalam syariat adalah menahan diri daripada segala apa yang boleh membatalkan puasa semenjak terbit fajar sehinggalah terbenam matahari dengan niat. Baik. Jadi kita lihat pada jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara-perkara yang akan kita kupaskan di dalam bab puasa ini insya-Allah. Baik. Secara umum dari segi bahasa, ianya menahan diri. Tetapi dari segi syariat, seseorang itu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Akan kita kupaskan mengenai rukun-rukun puasa nanti insya-Allah. Baik. Apabila kita mengatakan tentang berpuasa juga, apakah antara keutamaan puasa? Antara keutamaan puasa, penulis mengatakan adalah di sana ada beberapa keutamaan, ada beberapa ganjaran, ada beberapa faedah orang-orang yang berpuasa. Selain daripada menunaikan salah satu rukun Islam. Selain daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apakah Nabi bersabda? Nabi mengatakan, qala Allahu azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi Nabi khabarkan Allah Taala telah berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Kalau Nabi mengatakan contoh innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Atau Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Atau Nabi katakan, la ta'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Nabi katakan, para sahabat dengar, sahabat katakan, qala Rasulullah. Nabi telah bersabda. Ini hadis. Hadis biasalah. Nabi telah bersabda. Nabi lakukan ini dan Nabi lakukan itu. Tetapi kalau Rasulullah SAW katakan, qala Allahu azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bana Adam, wahai anak Adam. Contoh. Maka itu dikatakan hadis qudsi. Hadis qudsi selalunya dimulakan dengan Nabi katakan qala Allahu azza wa jal. Allah Taala telah berfirman. Jadi Rasulullah khabarkan kepada para sahabat apa yang Allah Taala sebutkan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam adalah baginya kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya daripada amalan puasa tersebut. Jadi amalan puasa adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjarannya kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai, benteng. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka dengan demikian barang siapa yang berpuasa di antara kalian yang berpuasa,
maka janganlah dia berkata perkara-perkara yang tidak baik. Janganlah dia berteriak-teriak dan janganlah pula dia itu memaki hamun. Wala yajhal, dan janganlah dia memperbodoh-bodohkan, memaki hamun dan sebagainya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul, sekiranya salah seorang di antara kalian mencaci dirinya atau diajak bergaduh, maka katakanlah kepada orang itu, inni shaim. Katakanlah kepada dia bahawasanya aku ini berpuasa. Inni shaim. Aku ini berpuasa. Maratain, 2 kali. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi sesungguhnya di mana nyawa Nabi Muhammad, nyawa Muhammad itu berada di tangannya. Rasulullah katakan, la khulufu famis saim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada baunya kasturi, misk. Lisaim farratan, bagi orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftar fariha bifitri. Sekiranya bagi orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan, kegembiraan. Pertama, ketika dia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu, dan kedua, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Fariha bisaumihi, maka dia bergembira dengan puasanya. Baik. Kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan beberapa perkara yang penting. Rasulullah khabarkan. Kita lihat. Pertama sekali Allah Taala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaim fa innahu ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Seseorang yang melakukan puasa itu lakukan semata-mata kerana-Ku, dan akulah yang akan memberi ganjaran sendiri. Orang yang berpuasa pada jemaah di antara kita yang kat masjid, ada 1-2 yang berpuasa. Orang lain tahu tak? Tak tahu. Mungkin sedekah orang nampak. Mungkin solat orang nampak. Tapi puasa, dia duduk, dia masuk kelas, balik kelas, keluar sama-sama, pergi pasar sama-sama, pergi sekolah sama-sama, pergi kerja sama-sama. Tak ada orang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang akan memberi ganjaran. Dan orang yang berpuasa mendapat ganjaran yang berbeza-beza. Setiap orang yang berpuasa, pahalanya berbeza-beza. Allah Ta'ala jualah yang akan memberikan pahalanya. Berdasarkan kesabarannya, berdasarkan keikhlasannya, berdasarkan perjuangannya, berdasarkan kadangkala ujian yang dia hadapi, tetap dia bersabar. Seorang yang berpuasa, pagi dia bangun tidur, sahur, solat subuh, lepas tu terbit matahari, dia tidur sampai asar. Sebelum asar bangun solat zuhur, kemudian asar, lepas tu siapkan juadah, lepas tu masak untuk buka puasa. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tetapi pahala dia itu dengan satu lagi kawan dia yang berpuasa, selepas terbit matahari terpaksa keluar mencari nafkah. Satu hari bekerja. Sama tak dengan kawan dia yang tadi tidur? Yang tidur tu dapat pahala, tunaikan puasa, tetapi pahala tak sama dengan satu lagi yang bertugas. Satu yang bertugas ini, lepas dia bangun keluar, terbit matahari, pergi kerja, bertugas di pejabat, fikir masalah ni, fikir masalah itu, dengan satu lagi kawannya bertugas di bawah terik matahari.
perjuangan demi perjuangan. Sama tak pahalanya? Tak sama. Satu lagi yang keluar di bawah terik matahari bekerja dengan kawan dia pula yang bekerja sama di bawah terik matahari, tetapi kawan dia pula kadang-kala ditengking, diherdik, dimarah oleh majikan. Sama tak pahala? Tak sama. Sama tak pahala seseorang yang berpuasa kadang-kala marah dengan satu orang yang berpuasa tetap sabar. Maka dalam perkara ini para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala jua yang akan memberi ganjaran. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wali siyamul junnah. Puasa itu ada bentengan. Ianya ada apa bentengan sebut di sini? Orang yang berpuasa itu ada benteng dari perbuatan maksiat. Contohlah ya. Kadang-kadang kita ni ialah iman naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurangan. Minggu depan kawan nak ajak pergi ke tempat yang mungkin tempat melalaikan lah. Nak ajak tengok wayang ke, nak ajak pergi clubbing ke, okeylah satu hari cuti. Tetapi kalau katakan dia nak ajak kita tu pada bulan Ramadan, attitude kita sama tak? Tak naklah, bulan Ramadan puasa-puasa ni tak nak rosakkan puasa aku. Dengan puasanya tadi, automatik tak nak rosakkan puasa. Ataupun kawan ajak pergi mana-mana sekalipun, lepaskan Ramadan lah. Ramadan ni tak nak rosakkan puasa lah, tak nak spoilkan Ramadan. Jadi secara tak langsung, barakahnya Ramadan, barakahnya orang berpuasa tadi, dah ada perisai yang dia tak nampak. Automatik diri dia, tak naklah. Nanti lepaskan buka ke, contoh dia nak ajak pergi shopping ke, nak ajak pergi mana-mana lah, tak nak lepaskan puasa, tak nak rosakkan puasa. Contoh. Secara tak langsung, diri kita ini ketika Ramadan, ketika luar Ramadan, berbeza. Automatik ada bentengan. Atau pada hari Isnin kita berpuasa, dengan hari Selasa ke hari Isnin yang lain tak puasa, hari Isnin tak naklah, minggu ni aku puasa lah. Secara tak langsung ada bentengan, alhamdulillah. Jadi ada barakahnya. Dan satu kata-kata peringatan bagi orang yang berpuasa. Apa dia? Wa idza kana yaumu saumin ahadikum. Pada hari salah seorang di antara kalian itu berpuasa, fala yarfuth. Maka janganlah dia berkata-kata perkara yang buruk, perkara yang tak baik. Jangan berkata-kata perkara maksiat. Wala yaskhab wala yajhal. Janganlah dia berteriak-teriak atau janganlah dia itu memaki hamun. 3. Jangan berkata dengan kata-kata buruk, maksiat, perkara-perkara yang tak baik. Jangan dia berteriak-teriak. Konteks kita, ada orang berteriak-teriak? Tak. Kat rumah kita berteriak. Beletih ke, mengomel ke, puasa tak? Allah ingatkan. Patutlah kadang-kadang kita lepas puasa macam biasa saja. Ramadan pergi, Ramadan balik, sama saja. Mungkin antara perkara yang kita kurang hayati, kita hanya lihat perkara ini batal tak? Oh tak batal. Ni batal, oh ni makruh saja. Tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan, wala yarfuth. Jangan berkata dengan kata-kata kotor. Kalau di luar Ramadan, ketika belum Ramadan, kita suka gurau kata-kata kotor, suka mengorat, suka kata-kata yang tak betul, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, lakukan ungkapan, ucapan yang tak wajar. Puasa saja. Aku tengah puasa. Kalau di luar puasa kadang-kadang tengah marah, mengomel, ini
dah duduk sini kasih berkecah pula, dah makan tak tahu nak kemas, berkecah berterabur rumah, baru aku sapu kau ingat aku hamba engkau ke apa? Ni rosak pahala. Walau cakap sendiri, cakap tu puas-puaskan diri ni. Sebab tu orang nasihatkan awak kerja dengan tangan, jangan kerja dengan mulut. Ini dia. Teguran yang diingatkan. Kadang-kadang apa kita dapat? Ustaz, nak lepaskan geram. Nak lepaskan geram siapa dengar? Tak orang dengar. Nak lepaskan geram. Cakap, nak lepaskan geram, tengok hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, zikir. Orang tua bertuah, aku dah kemas, berserak lagi. Apa dapat itu? Orang tua bertuah. Tiga dapat. Apa dapat? Dapat syok dia tu. Tapi rosak pahala. Rosak puasa. Kita kena biasakan, kalau di luar bulan puasa kita tak buat demikian, tak ungkapkan demikian, tak biasakan demikian, dalam bulan puasa insya-Allah dah adjust. Tapi kalau luar bulan puasa kita sering kali suka lepaskan kata, dah jadi tabiat kita. Ubah para jemaah, ubah. Ya. Jadi diingatkan. Barang siapa yang berpuasa, wa idza kana yauma saumi ahadikum, dan sekiranya pada hari salah seorang di antara kalian itu berpuasa, bukan hanya Ramadan, bukan hanya Senin Khamis, puasa sunat atau sebagainya. Fala yarfuth, janganlah kalian berkata-kata dengan kata-kata yang buruk, yang kotor, maksiat. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, jangan mengomel, jangan beletih. Wala yajhal, dan jangan memperkecilkan orang, membodoh-bodohkan orang. Yajhal, jahil. Jangan menjahilkan orang, memperbodoh-bodohkan orang. Ini puasa. Dan fa in syatamahu ahadukum aw qatalahu, kalau salah seorang di antara kalian dicabar atau diajak bergaduh atau diajak berkelahi, katakanlah inni shaim. Inni shaim. Sesungguhnya aku ini berpuasa. Inni shaimun. Sesungguhnya aku ini berpuasa. Nak cakap dengan orang itu boleh, nak cakap sendiri boleh. Boleh hafal tak? Inni shaim ataupun shaimun. Jadi ketika puasa tu ada, kalau kat luar tu ada orang ajak berkelahi ke, ada orang ajak bergaduh. Ketika kat rumah tu ada suami yang sengaja mencabar iman kita, ataupun anak-anak yang degil ke, atau apa saja sekalipun lah. Inni shaimun. Katakan. Nak cakap dengan orang itu boleh? Tak apa, aku puasa. Nak cakap bahasa Melayu boleh? Dia ajak bergaduh, dia ajak nak mencabar. Kalau engkau betul jantan, turunlah. Tak mengapa, aku puasa. Lagi dia, apa puasa? Tak mengapa, aku puasa. Aku puasakan Allah, ya? Habis kau ingat kau salah puasa? Tak mengapa, aku puasa. Habis kau ingat aku tak puasa? Alhamdulillah, aku puasa. Sabar. Ini ketika itulah. Ingat, fala yarfuth. Jangan berkata-kata yang ini. Jadi kalau lagi orang apa pula, kalau aku berpuasa tak lot juga ini shaimun. Wah, lagi action terror. Kau ingat banyak kau punya shaim, banyak kau punya terror. Tak apa. Kita buat kerana Allah. Kalau agak-agak tak boleh cakap dengan dia, ataupun kalau cakap tu macam melawan lah, ya, macam melawan. Diam. Cakap dalam hati, ini shaim. Tak apa. Aku mengalah, tak apalah. Kalau jantan, tak apalah. Aku kalau rasa aku tak jantan pun tak apa. Mengalah. Contoh, tak apa. Mengalah. Mengalah kerana aku berpuasa. Cakap senanglah. Cakap waktu kat masjid senanglah. Tapi ketika kat betul-betul tengah darah tengah naik, itu dia yang lagi. Baik. Jadi sebab tu kita kena
Ilmu tu belajar untuk jadi bekalan, peringatan. Ketika kita perlukanlah, kita dah ada peringatan untuk mengingatkan diri kita. Apa ungkapan dia? Ini so'imun. Tak apalah bang, ini so'imun. Wah, awak ni bukan main dah bahasa Arab pula. Katakan 2 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallazi nafsu Muhammad biyadihi. Sesungguhnya demi nyawa Muhammad berada di tangannya. Yakni demi Allah. La khulufu famis sa'im atyabu indallahi yawmal qiyamati min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa bau mulut harum ke tak harum? Di dunia ini kadang-kala boleh mengganggu orang. Pasal apa? 1 hari tak makan. Cuma para jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita memahami bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih harum daripada bau kasturi. Ada sebagian jemaah silap faham dalam masalah ini. Ada di antara mereka sangkakan, memandangkan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala, nescaya aku tak nak berus gigi. Nescaya aku tak nak komor-komor kerana bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala. Salah. Kenapa dikatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum? Daripada mana datang bau? Datang bau tersebut dari perut yang kosong yang tak makan. Memandangkan perut yang kosong yang tak makan, dia bersuara kadang-kala keluar bau. Itu yang dikatakan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum. Kalau sekiranya lepas dia sahur tadi, dia makan daging, kemudian daging itu terselit kat gigi dia tak bersihkan, lalu pukul 2 gigi daging tadi dah jadi macam bakteria, bau itu bukan bau mulut orang yang berpuasa, itu bau daging yang terselit di gigi. Jadi kena bezakan. Sebab itu, ada sebahagian pendapat yang mengatakan memandangkan bau mulut orang berpuasa lebih harum, nescaya kita tidak digalakkan berus gigi selepas terbit matahari atau sebagainya. Sebahagian ulama menolak pendapat demikian. Bahkan kita boleh berus gigi bila-bila masa sahaja ketika berpuasa. Dan berus gigi tak semestinya pakai Colgate. Berus gigi itu bersihkan gigi. Kalau ada yang terselit daging atau makanan, bersihkan. Diperbolehkan, bahkan digalakkan. Kita bukan nak bau mulut disebabkan makanan terselit, akan tetapi bau mulut di sini adalah bau mulut daripada perut yang kosong. Ya, jadi kita kena fahamlah, ni beberapa silap faham yang ada. Walisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa, 2 waktu kegembiraan. Yafrahuhuma. Gembira tak? Gembira. Idza aftara fariha bi fitrihi. Sekiranya dia berbuka nanti, dia bergembira dapat menikmati juada. Nikmat. Kenapa nikmat dia? Kerana 1 hari aku berpuasa, di siang hari tadi ada orang ajak berkelahi, aku tetap sabar, inni shaim. Di siang hari tadi, aku mengawal diriku tidak berbicara yang buruk, tidak mengomel, tidak belitih, tidak menyampaikan fitnah, sabar. Dia akan dapat nikmat ketika berbuka. Tetapi kalau sekiranya ketika berpuasa itu, hari semalam yang tak puasa dengan hari ini yang puasa sama sahaja. Dari segi tabiatnya, dari segi tabiatnya, dari segi mengomelnya, dari segi apa juga perkara. Ketika sapu rumah semalam dia mengomel, hari ini pun dia mengomel, besok pun dia akan mengomel. Tak ada beza.
Ketika dia berbuka puasa, alhamdulillah, gembira dapat makan. Gembira dapat makan, gembira, tapi tak dapat kemanisan iman. Nikmat iman itu adalah nikmat apabila kita meninggalkan sesuatu kerana Allah, kita lakukan sesuatu kerana Allah. Kita meninggalkan sesuatu ini, tak apa, aku berkorban. Kerana siapa? Adakah kerana orang nampak? Adakah kerana nak kepujian? Tak. Aku buat kerana Allah. Aku tinggalkan perkara ini pun kerana Allah. Kita akan dapat merasakan kemanisan dan kenikmatan. Walisaim farhatan. Bagi orang berpuasa, dua nikmat. Nikmat kegembiraan, gembira bukan disebab juadah sahaja, tapi gembira dapat merasakan kemanisan dan kelazatan. Mencari keredaan Allah, lakukan kerana Allah, tinggalkan kerana Allah. Ramai yang berpuasa tak dapat nikmat tersebut. Dapat nikmat kerana air bandung, kerana makan dan sebagainya. Lepas makan, perut senak, nikmatnya tak ada. Kemanisan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak cari kemanisan iman. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cari amalan yang kita buat kerana Allah dan kita tinggalkan pun kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Bukan kerana nak kepujian orang. Bukan kerana orang nampak. Kita buat kerana orang nampak, kita dapat, wah, famous kejap. Tak dapat kemanisan, kelazatan iman. Kita sedang bincangkan bab puasa. Walaupun dalam bab puasa, tapi kita kiaskan apa juga perkara itu selain daripada puasa. Buat sesuatu kerana Allah, kita akan dapat nikmat kemanisan. Bagi orang yang berpuasa dalam bab ini, dia akan dapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasanya tadi, dia mendapat ganjaran sebaik-baiknya. Moga-moga kita dapat mengingati apa yang kita pelajari untuk menjadi bekalan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Ramadan akan datang lama lagi, tetapi setidak-tidaknya kalau kita ada puasa sunat, cuba biasa-biasakan. Biasa-biasakan. Ketika puasa tu, ini yang orang kata bahasa ringkas, bukan hanya puasa makan, tapi mata kena puasa, mulut kena puasa. Ini bahasa seringkali kita ungkapkanlah. Tapi ini adalah amaran, teguran daripada Nabi SAW. Orang berpuasa apa disebutkan di sini? Bagi orang yang berpuasa, idza kana yaumu saumi ahadikum, pada ketika hari salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah kalian berkata-kata yang tidak baik, wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, melulung dan sebagainya, wala yajhal, jangan membodoh-bodohkan orang, yang memperkecil-kecilkan orang dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Daud pula, hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. Hadis dalam riwayat yang lain, Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai, bentengan. Ianya akan membendung diri kita daripada melakukan maksiat dan dosa. Fa idza kana ahadukum sha'iman, sekiranya salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia berkata-kata dengan kata-kata maksiat atau kotor,
wala yajhal, janganlah dia memperbodoh-bodohkan orang atau bersifat bodoh, bertindak bodoh atau memperkecilkan orang. Wa inimru'un qatalahu, dan salah sekiranya ada salah seorang di antara kalian diajak bergaduh, au syatamahu, atau ada di antara orang yang mencaci dirinya, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni saimun, katakanlah, maka sesungguhnya aku ini berpuasa, marratan, 2 kali. Walladhi nafsi biyadihi, dan sesungguhnya demi nyawaku berada di tangannya, la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Yatruku ta'amahu, kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi? Kerana dia meninggalkan makanannya. Yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanannya. Wa syarabahu, dia meninggalkan minumannya. Wa syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Min ajli, semata-mata keranaku. Jadi dia meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. As-siyamu li, dia berpuasa semata-mata untukku, yakni untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan Allah Ta'ala ingatkan, akulah yang akan memberikan ganjaran, dan sedangkan setiap amalan yang baik diperlipat kali gandakan 10 kali. Sebagai peringatan, Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjaran, dan ganjaran itu diperlipat kali gandakan. Hadis seterusnya dari Abdullah bin Amr bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Ingatlah, puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada seseorang hamba di hari kiamat. Ay Rabb, mana'tuhu ta'am wasyahwati bin nahar. Puasa berkata, yaqulu siyam, wahai Tuhanku, aku melarangnya daripada makan dan memuaskan syahwat di kala siang hari. Oleh itu berilah syafaat kepadaku untuk kemudian aku berikan kepadanya. Wasyafa'ni fi, maka berilah aku peluang untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Wa yaqulul Quran, sedangkan Quran pula berkatakan, mana'tuhun nauma bil lail, aku telah melarangnya, menghalangnya daripada tidur di waktu malam kerana dia baca Quran. Fasyaffi'ni fi, maka berilah aku syafaat untuk aku dapat memberi syafaat kepadanya. Qal, Allah SWT mengatakan, fayashfa'an. Oleh itu, maka Allah Ta'ala mengatakan, maka kedua-duanya memperolehi syafaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dapat kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, di hari akhirat kelak, puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada seseorang yang berpuasa dan membaca Quran. Kerana apa? Kerana puasa akan mengatakan, Ya Rabb, orang ini berpuasa di siang hari, dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat kerana puasa. Stop sekejap. Orang puasa meninggalkan makan dan minum
dan syahwatnya di siang hari, maka puasa itu akan mohon daripada Allah Ta'ala supaya dapat berikan syafaat. Kerana apa? Orang tadi meninggalkan makan, minum dan syahwat. Syahwat ni, syahwat berbagai. Nak marah, itu ikutkan syahwat, ikutkan nafsu. Nak belitih, ikutkan nafsu. Nak mengumpat, ikutkan nafsu. Nak tengok yang tak wajar, ikutkan nafsu. Orang-orang yang meninggalkan makan, minum dan nafsu syahwat ni dapat syafaat. Kerana puasa ni akan berhujah, mohon daripada Allah Ta'ala. Orang ni tinggalkan makan dan minum dan syahwat. Tapi kalau orang yang puasa tu tinggalkan makan dan minum, tapi tak tinggalkan syahwat, tak pas, tak qualify pula ni. Maka kalau kita puasa nak dapat syafaat, puasa daripada apa yang kita lakukan, kena tinggalkan 3 ni. Tinggalkan makan di siang hari. Tinggalkan tak? Alhamdulillah. Tinggalkan minum. Tinggalkan tak? Alhamdulillah. Tinggalkan nafsu syahwat. Kata-kata kita, ngomelan kita, mengumpat kita, mata memandang. Kalau tinggalkan ini 3, dapat syafaat. Kalau tak tinggalkan yang ketiga tu, tak dapat syafaat. Pasal tak qualify. Ya. Jadi ini kadang-kadang yang seharusnya membuatkan kita kena lebih bermuhasabah supaya kita upgradekan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk bertemu Ramadan akan datang supaya dapat kita jadikan puasa tu yang dapat syafaat. Kalau selama ini kita berpuasa yang telah dapat kita meninggalkan makan, minum dan syahwat, alhamdulillah. Tapi kalau sebelum ini belum sempurna, kita nantikan Ramadan yang akan datang. Letakkan azam. Ya Allah, berilah kami kekuatan, berilah kami peluang untuk bertemu Ramadan. Dan berilah kami peluang taufik dan hidayah-Mu untuk kami menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sebab tu kadang-kala orang renungkan, lepas Ramadan, kan la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. Tapi kerana apa kadang-kala lepas Ramadan pun tak dapat takwa tersebut. Tak dapat kemanisan. Ini perkara-perkara yang kecil-kecil ini yang telah mungkin merosakkan ibadah kita. Dari Abu Umamah katanya pula, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, dia mengatakan, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Abu Umamah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahu aku satu amalan yang dapat aku masuk syurga. Contoh ya, contoh. Kita dengar, kita ada kat masjid sinilah. Kemudian ada pembesar datang, raja ke. Kita overheard. Ada seseorang tu, Sultan, beritahu aku satu cara supaya aku dapat tanah yang kat kawasan istana tu. Raja kata, baik, aku beritahu kau satu. Kita nak pasang telinga tak? Ataupun tuan yang paduka, berilah aku satu rahsia supaya aku dapat dengar-dengar tuan paduka nak distribute satu kepada 20 orang, setiap satu dapat $10 juta. Tapi 20 orang saja dapat $10 juta each. Ada orang jumpa, tuan paduka boleh kasih rahsia tak supaya saya qualify untuk dapat terpilih salah seorang daripada 20. Tuan paduka kata, baiklah, dengar sini, aku beri kau rahsia. On pasang telinga tak?
Ini dah dapat ni. Maka Abu Umamah berkata dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, khabarkan kepadaku satu amalan yang dapat buat aku masuk dalam syurga. Kita tak dapat dengar apa yang Nabi katakan, tapi hadis berada di sisi kita. Apakah Rasulullah SAW khabarkan? Alaika bis-saum fa innahu la idla lahu. Thumma ataituhu thaniya faqal alaika bis-siyam. Baik, Rasulullah mengatakan hendaklah anda itu berpuasa. Dia datang 2 kali. Rasulullah katakan perkara yang sama juga. Jadi pada kali pertama itu maka Nabi SAW mengatakan hendaklah kamu berpuasa kerana dia merupakan amalan yang tak dapat ditandingi oleh amalan yang lain. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW. Kali kedua, Nabi mengatakan hendaklah kamu berpuasa. Puasa para jemaah. Jadi nak masuk syurga, Nabi sarankan kita puasa. Puasa kan Ramadan. Puasa Ramadan semua orang kena puasa. Tapi Nabi emphasize puasa. Kalau dah semua orang kena puasa, there's nothing different. Berarti bukan hanya puasa wajib, tetapi puasa sunat. Kadang-kala ya, kita menjalani kehidupan, kadang-kala kita mengeluh, aku tak ada ketenangan lah. Ada banyak masalah. Ada begini dan begitu. Ingat, bukankah kita ingat, kita dah belajar, puasa itu asyamul junnah. Puasa itu perisai, bentengan. Bentengan daripada maksiat. Bentengan daripada perkara-perkara kemungkaran. Ada banyak kelebihan dan kebaikan puasa. Sahabat datang bertanya Nabi, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan supaya aku dapat masuk syurga. Nabi katakan, alaika bisyam. Hendaklah anda berpuasa. Jadi, puasa ada kebaikan yang tak dapat kita lihat. Ramadan lagi jauh. Kalau dapat, kalau mampu, yuk biasa-biasakan puasa. Barang siapa yang masih ada ketinggalan puasa Ramadan yang lalu belum qada, sekarang dah bulan berapa sekarang? Rabiul Awal, dah bulan Oktober. Betul kan? Dah bulan Oktober. Kita puasa bulan berapa? April. Bulan March, Oktober, November, Disember, January, February. 4 bulan. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamidul Awal, Jamidul Akhir. Lepas tu Safar. Lepas tu Sya'ban. Rejab, Sya'ban. Rejab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan. Jadi kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ada qada puasa, qada. Tak mampu qada setiap hari, Isnin, Khamis, qada. Isnin, Khamis, qada. Kalau dah tak ada qada, kalau nak ikut amalan-amalan ni, puasa sunat tak apa. Aku puasa kerana Allah. Kalau cakap pasal puasa, masuk syurga, dah lah biasa Ustaz. Tapi tiba-tiba kita sedang tengok social media, terus ada yang katakan, you have to do fasting. Kalau nak tengok muka cantik, you have to fast. Nak burn calories, fast. Kalau nak sihat, fasting. Kalau nak muka hilang apa? Lemak-lemak di badan, hendaklah puasa. Semua berebut nak puasa. Pasal? Sebab lately kat tempat social media kan banyak suruh puasa. Orang-orang bukan Islam pun galakkan berpuasa. Bagi mereka, apabila anda berpuasa, if you fast for the first 6 hours, apa berlaku? Next 8 hours, apa berlaku? 12 hours, apa berlaku? Wah, kita tengok, your body dah start burn fats. Wah, semua nak puasa. Kita beriman lah apa yang dia kata. Contoh. Jadi kita dapat bukan hanya farrahan, bukan 2 kebahagiaan,
Tapi berbagai faedah. Faedah puasa dapat. Faedah kegembiraan dapat. Junnah, faedah perisai dapat. Pada masa sama, faedah untuk burn fats. Terutama sekali masyarakat Melayu. Yang banyak apa? Banyak penyakit. Kadang-kadang penyakit itu, penyakit ini, penyakit berbagai penyakit. Cuba puasa. Ya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW dalam hadis yang lain pula mengatakan, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumin nar an wajhihi sab'ina kharifa. Tidaklah ada seseorang yang berpuasa ketika dia berada fi sabilillah, melainkan dengan itu Allah Ta'ala akan menyelamatkan dirinya daripada api neraka sejauh jarak 70 tahun. Mereka-mereka yang berada fi sabilillah, di mana jua mereka berada? Bagaimana keadaan mereka? Ketika mereka fi sabilillah, lalu mereka juga berpuasa, menantikan farahan, kegembiraan. Dua ni bukan dua, multiply. Fi sabilillah, sama ada mendapatkan kemenangan atau mendapatkan syurga. Dia mendapatkan kemenangan, itu alhamdulillah, dia gugur syahid dapat syurga. Nikmat bagi mereka-mereka yang memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, maka ganjaran orang yang berpuasa. Para sahabat ketika fi sabilillah tu, makan ada makanan, tak ada makanan. Daripada tak ada makanan, daripada tak ada tu, puasa lagi baik. Alang-alang dia pun tak perlu nak angkat roti, nak angkat nasi, nak kena bawa makanan. Bawa puasa, bawa satu paket kurma. Ini satu biji untuk buka, satu biji nanti sahur, next satu biji buka, satu biji sahur. Masya Allah. Contoh. Dari Sahal bin Sa'ad bahawasanya Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Inna lil jannati baban. Sesungguhnya di dalam syurga ada sebuah pintu. Yaqulu lahu Ar-Rayyan. Dikatakan nama pintu itu adalah Ar-Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, pintu ini akan berkata, Aina saimun. Di manakah mereka-mereka yang berpuasa? Fa'idha dakhala akhiruhum. Apabila dilaungkan, maka orang-orang yang berpuasa dapat peluang masuk ke dalam pintu itu. Sehingga orang yang terakhir masuk ke dalam pintu tersebut, ughliqa dhalikal bab. Lalu ditutup dan dikunci pintu itu. Pintu itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Jadi kalau kita renungkan, ada pintu di dalam syurga. Di dalam syurga, kalau nak masuk melalui pintu ke sana mungkin jauh. Tetapi ada express lane. Ini ibaratlah di dunia kan. Kalau siapa yang nak masuk stadium katakan, oh awak nak kena pergi gate nombor 58 kat North. Jauhnya pusing. Tapi siapa yang ada tiket VIP masuk gate nombor 3. Ini lebih kurang ibarat kita lah. Maka ada pintu Ar-Rayyan untuk mereka yang berpuasa dapat shortcut masuk. Contoh. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita lihat daripada antara sebahagian daripada faedah-faedah puasa. Ada banyak lagi faedah puasa, tetapi boleh kita kupaskan kemudian. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah mengetahui puasa tu berbagai faedah. Masya Allah, tabarakallah.
Dan kita juga mengetahui puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat, nak tunggu Ramadan, lama lagi. Apakah jenis-jenis puasa lagi yang mungkin boleh kita lakukan? Apakah jenis-jenis puasa yang ada dalam Islam? Penulis mengatakan, pembahagian puasa. Puasa ada dua jenis. Puasa fardu, puasa sunat. Baik. Puasa ada dua jenis. Yang wajib, yang sunat. Puasa wajib tu apa? Orang semua katakan puasa wajib puasa Ramadan. Itu salah satu daripada puasa wajib. Tetapi selain daripada puasa Ramadan, ada puasa wajib juga selain daripada puasa Ramadan. Jadi puasa terbagi kepada dua, puasa wajib, puasa sunat. Apakah puasa jenis-jenis puasa sunat? Kita letak tepi. Nanti kita kupaskan berbagai jenis puasa sunat. Hari Arafah nak puasa tak? Hari Ashura nak puasa tak? Nisfu Syaban nak puasa tak? Hari Maulidin Nabi nak puasa tak? Hari 1 Muharram nak puasa tak? Itu semua nanti kita kupas. Isra' dan Mi'raj nak puasa tak? Kita akan kupaskan nanti. Puasa-puasa sunat. Kita fokus puasa wajib dahulu. Puasa wajib ada 3 jenis puasa wajib. Ingatkan ada satu puasa Ramadan. Puasa wajib ada 3 jenis. Pertama, puasa pada bulan Ramadan. Okay. Yang pertama, puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa, penulis katakan kifarat atau puasa kafarah. Ada puasa kafarah? Ya. Hukumnya wajib? Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang diwajibkan bayar kafarah. Orang yang wajib bayar kafarah, nescaya dia kena puasa. Apakah perkara-perkara yang kita lakukan maka kita diwajibkan bayar kafarah? Akan kita bincangkan. Ya. Contoh, kalau seseorang itu kafarah ada berbagai. Seseorang yang mengadakan hubungan jenis suami isteri di siang hari bulan Ramadan, maka dia kena bayar kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib. Kalau once upon a time, long ago, ada sepasang suami isteri yang baru berkahwin. Ketika remaja dulu, siang hari Ramadan, dia tak puasa, lalu dia mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan. Sekarang dia dah retire, dah 60 tahun. Dia dah bayar belum? Belum bayar. Wajib bayar kafarah. Bagaimana? Akan kita bincangkan nanti insyaAllah. Apa lagi? Bayar kafarah. Kita akan belajar ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sering kali kita tahu untuk mereka yang mengadakan hubungan jenis di siang hari Ramadan, ada satu lagi jenis. Seseorang yang membunuh orang lain dengan keadaan tidak sengaja. Seseorang yang membunuh seorang Muslim yang lain dalam keadaan tak sengaja, wajib selain daripada bayar diyah, kalau perlu dia bayar ganti rugi ataupun duit tebusan, maka dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ramai di antara jemaah, ramai di antara masyarakat tidak mengamalkan dan tak tahu. Akan kita kupaskan nanti. Dalam keadaan tak sengaja. Pasal kalau dia bunuh dengan sengaja, dia kena gantung. Kena pancung. Kecuali dimaafkan. Kalau sengaja. Tapi ni tak sengaja. Dia naik kereta, terlanggar seorang yang naik motosikal, terlanggar pejalan kaki, sengaja tak? Tak sengaja. Dia kena gantung tak? Tak kena gantung. Pasal tak sengaja, dia bukan murder. Tetapi negligence katakan. Hukum dunia dia kena fine atau sebagainya. Tetapi dia telah mengakibatkan seorang Muslim meninggal dunia. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Akan kita bincangkan dengan detail nanti. Kerana ramai di antara masyarakat tak memahami. Baik. Apa lagi kafarah?
Kalau seorang itu bersumpah, kemudian melanggar sumpahnya, hendaklah dibebaskan seorang hamba, atau beri makan fakir miskin, atau beri pakaian pada fakir miskin. Kalau tak mampu semua, berpuasa 3 hari. Macam mana tu? Akan kita bincangkan. Itu puasa kafarah. Puasa nazar. Macam mana puasa nazar? Kalau seseorang itu bernazar. Nazar macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku dapat seorang anak perempuan, atau ya Allah, kalau isteri aku melahirkan seorang anak lelaki, nescaya aku akan berpuasa 3 hari. Isterinya melahirkan, apa yang dinazarkan dapat, nescaya baik puasa tadi tak wajib bagi dia, dah jadi wajib disebabkan nazar. Akan kita bincangkan tentang nazar. Apa hukum buat nazar? Apa hukum seseorang itu bernazar dalam hal sedemikian? Digalakkan atau tak digalakkan? Macam mana aku telah bernazar dulu, dah dapat tetapi belum bayar nazarnya. Cakap pasal nazar, ada pula sekarang konsep baru. Nazar yang kecil disebutkan nuzriyah. Apa hukum nuzriyah? InsyaAllah kalau sampai bab itu kita sambung sedikit. Kupaskan nazar yang kecil yang disebutkan nuzriyah, yang begitu juga ramai orang menyalahgunakan tentang nuzriyah. Baik, kita sedang bincangkan tentang puasa. Jadi puasa wajib, puasa sunat. Puasa sunat kita bincangkan nanti. Sekarang kita kupaskan tentang puasa wajib. Puasa wajib terbagi kepada 3. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Kita mulakan dengan puasa Ramadan. Di sini kami akan menghuraikan puasa Ramadan dan kemudian puasa-puasa sunat sahaja. Manakala puasa yang selainnya pula akan kami bahaskan pada bab yang akan datang. Sebab bab puasa panjang. Ya. Puasa Ramadan, apa hukumnya? Bagaimana nak menentukan Ramadan? Nak tengok anak bulan ke, nak kira hisab dan sebagainya, akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sebelum saya menutup majlis, di sini ada pertanyaan. My brother owed my deceased mother some money which he wants to pay. How does he do it? Dikatakan bahawasanya adik atau abang lelakinya ada berhutang kepada arwah ibunya dan dia nak bayar hutang kepada arwah ibunya. Baik, imagine ya, ada salah seorang kita ada hutang dengan arwah mak. Soalan pertama, does he pay back the money to all the waris accordingly to faraid? Is he entitled to a share? Or is he allowed to donate all the money he owed under her name? Jadi kalau seseorang itu ada hutang kepada arwah ibunya atau arwah bapanya atau kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Contoh, seseorang anak ada hutang kepada arwah ibunya $10,000. Ya. Kalau ada hutang $10,000 kepada arwah mak, dia ada 2 lelaki, 2 perempuan. Contohlah untuk memudahkan cerita. Jadi $10,000 tu dia hutang dengan arwah mak. Jadi apabila dia hutang dengan arwah mak, sekarang maknya dia punya bank ada berapa? Dalam bank ibunya ada $20,000 cash. Kalau $20,000 ini, apabila seseorang meninggal dunia, apa yang harus dilakukan kepada duit tersebut? Duit tersebut perlu diagih-agihkan mengikut faraid.
Sebelum diagihkan, perlu lakukan perkara-perkara yang wajib disempurnakan. Sebagai contoh, mesti diuruskan jenazah. Kalau ibunya tadi ada hutang puasa, perlu dibayarkan fidyah. Ada hutang orang, dibayarkan hutang-hutangnya. Ada zakat, dibayarkan zakatnya. Kemudian dah habis semua tanggungan, tengok ibunya tadi ada tinggalkan wasiat tak? Kalau ada wasiat, 1/3. Clear. Balance difaraidkan. Baik, difaraidkan dalam bank account ada $20,000. $20,000 divide mengikut faraid kepada adik-beradik. Sebelum ikut faraid, tanya adik-beradik, ada special request, ada special perkara-perkara yang boleh dipersetujui. Kalau adik-beradik semua setuju, duit balance itu difaraidkan, maka difaraidkan. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. $20,000 tadi. Kemudian si adik kata, aku ada hutang kepada ibu. $10,000. Jadi kalau dia ada hutang kepada $10,000, bererti duit sepeninggalan ibu tadi, arwah ibu, no longer $20,000, tetapi $20,000 plus $10,000 hutang yang daripada si one of the brothers. Jadi $30,000. $30,000 ini difaraidkan. Habis yang hutang tu ada hutang, selepas diletakkan ke dalam central duit ibu tadi, dia akan dapat bahagian sama juga. Pasal ni duit arwah ibu. Semua yang ahli waris akan dapat bahagiannya. Adik tadi tanya, boleh tak saya berikan duit $10,000 yang saya hutang tu, instead of saya berikan kepada diwarisi pada ahli waris, boleh tak saya donate? Hutang awak kepada seseorang yang telah meninggal dunia itu tak boleh awak buat donations, kerana pada ketika ini duit itu dah bukan milik duit arwah ibu. Bukan milik arwah ibu, tetapi dah jadi milik para waris. Kalau nak buat donation, kena tanya waris. Boleh tak duit ini saya donate atas nama ibu? Semua waris setuju, donate. Tak ada masalah. Selalunya, kalau adik tu katakan, dia bergantung kepada jumlah lah. Kalau adik tu katakan, abang-abang sekalian, saya sebenarnya ada hutang mak $1.75. Boleh tak saya donatkan kat masjid? Donate lah. Tak ada masalah. Tapi kalau dia kata, sebenarnya saya ada hutang mak $175,000. Boleh tak donate? Mana boleh donate? $175,000. Ni contoh. Jadi selalunya bergantung kepada amount. Kalau amountnya sedikit, nitty-gritty, semua setuju, donate tak ada masalah. Bahkan ketahuilah untuk mewarisi ataupun ketahuilah untuk mengagihkan harta waris ikut faraid, 2 lelaki, 1 perempuan, sebenarnya tak wajib. Maksudnya tak wajib ikut urutan faraid, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ianya menjadi wajib apabila tak ada kesefahaman, tak ada konsensus. Kalau ada konsensus, katakan arwah mak tinggalkan duit $30,000. Memandangkan kita ada 3 beradik, lelaki 2 orang, seorang adik perempuan. Never mind. 10,000, 10,000, 10,000. Semua setuju? Semua setuju. Boleh lakukan demikian. Habis tak ikut faraid, selagi mana 2 lelaki setuju, pas boleh buat. Faraid 2 lelaki, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian hanya menjadi wajib apabila tak ada kesepakatan, tak ada konsensus, bergaduh. Mana boleh gini, mana okey baiklah. Kita tak ada kesepakatan, kembali kepada panduan Quran yang Allah Ta'ala telah beri jalan keluar. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, ini bahagian masing-masing, ambil, dah, buat hal masing-masing. Tak payah nak bergaduh, dia ni lebih, dia ni kurang, okey tak apa, ikut faraid. Kalau ada kesepakatan, ada 3 beradik, 2 lelaki, 1 perempuan, yang 1 lelaki itu owner of a big company, 1 lagi lelaki kerja manager, kemudian 1 adik perempuan, kesian, terkial-kial, $30,000 tak mengapa, semua kasih adik perempuan, halal, sah. Habis tak ikut faraid,
Ini ikut faraid. Kerana faraid maksudnya apabila tak ada kesepakatan, baru dia punya share dua lelaki, perempuan sebahagian. Walidzakar. Jadi bagi lelaki itu dua bahagian. Jadi maksudnya para jemaah, kalau semua setuju nak berikan kepada adik perempuan, itu juga hukum faraid yang dibenarkan. Ini contohlah, ya. Demikian para jemaah. Jadi kembali kepada soalan ini, diperbolehkan, dan kalau tak ada kesepakatan, berikan ikut pembahagian faraid, dan anak yang berhutang kepada ibunya tadi pun dapat bahagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.